pada tanggal 21 Mac 2023 bersamaan 28 Syakban 1444 Hijrah, seramai 40 orang jemaah Al-Jindrami yang diketuai oleh Al-Fadil Syekh Muhammad Hafiz bin Selamat telah tiba di lapangan terbang Kuala Namu, Medan, Indonesia. Ziarah ini diadakan untuk menelusuri jejak ulama dan aulia di Aceh Darussalam. Menghayati perjuangan mereka dalam menyebarluaskan Islam di rantau ini, pada masa yang sama ia memberikan kesempatan kepada ahli jemaah untuk merasai suasana Ramadan sebagai bermusafir, berpuasa dan berterawih di perantauan. Selain itu, ziarah ini juga merupakan usaha untuk mengeratkan hubungan antara jemaah seperguruan di Puskiai serta melihat perkembangan terkini di tempat tersebut sebagai pemangkin untuk kita lebih mensyukuri nikmat Allah yang tak terhingga, terutama di tempat sendiri. Perjalanan dari lapangan terbang Kuala Namu, Medan hingga ke Puskiai Aceh mengambil masa tidak kurang 18 jam. Keadaan jalan yang sempit dan berliku memaksa pemandu berhenti untuk memberi laluan kepada kenderaan berat. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Subulus Salam lebih kurang dalam 2-3 jam lagi sebelum kita solat dan makan malam. InsyaAllah, doakan. Alhamdulillah, setelah perjalanan kira-kira 12 jam kami sampai di bandara pukul 10 pagi dan sekarang kita ada di masjid di Subulus Salam. Belum lagi sampai ke Puskiai dan sekarang ni waktu tempatan ialah pukul 11.30 malam, hampir 13 jam setengah perjalanan. Dan ada lagi baki 4 jam perjalanan untuk sampai ke tempat Puskiai. Suatu pengalaman yang agak
mencabar tetapi menyeronokkan, kerana ia mencabar kekuatan rohani dan jasmani kita untuk sampai ke tempat yang agak jauh lah perjalanan, oleh kerana dia melewati kawasan bergunung dan mempunyai pemandangan yang sungguh luar biasa, sungguh menarik. Dan elok juga kalau jemaah-jemaah lain berazam untuk datang pada sesiapa yang belum pernah datang ke sini. Kita dalam perjalanan ini kita kena banyak menguji kesabaran. Kalau macam mana pun saya rasa tenang dan seronok dalam perjalanan ni daripada awal hingga ke sampai di masjid ni. 12 jam lamanya. Alhamdulillah. Ketibaan para jemaah telah disambut oleh warga Dayah Manyang Puskiai Aceh. Ini adalah Dayah Manyang. Dayah Manyang itu juga dikatakan dengan Ma'had Ali. Kita fakulti Ilalahdi kita buat. Sedangkan Puskiai Aceh ini Pusat Komuniti Islam Yayasan Al-Insaniyah. Ini ditubuhkan pada 6 hari bulan Mac tahun 2005, yang dinamakan oleh Pak Syekh Tuan Guru Syekh Haji Muhammad Hafiz bin Selamat daripada Malaysia. Dia ada 3 ulama besar Asia Tenggara yang rasmikan ini, iaitu yang pertama Syekh Haji Adnan Mahmud Bakongan atau Nek Abu. Yang kedua, Tuan Guru Syekh Haji Muhammad Hafiz bin Selamat dari Yayasan Al-Jendrami Malaysia. Dan yang ketiga adalah Abu Syekh Haji Ruslan Wali, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Labuhan Naji, Aceh Selatan. Tujuannya adalah untuk mendidik warga emas. Coba orang tua ni kita cuba upgrade lah, biar dia bertambah martabat dia, martabat dia, darjat dia, husnul khatimah. Yang kita didik di sini orang-orang memang ibu dan ayah, bukan orang-orang lansia, ibu dan ayah. Memang kita inapkan, kita mondok, kita belajar ilmu fikih, ilmu solat, ilmu tentang kematian, menghadapi persiapan kematian, husnul khatimah. Sedangkan pada bulan Muharram kita buat ada arba'in. Dalam 10 hari kita buat program arba'in ini. Solat tepat waktu berjamaah, ada qabliyah berjamaah, solat fardu berjamaah, ba'diyah juga berjamaah, solat duha juga dibimbing orang-orang tua ni berjamaah juga, qiyamul lail berjamaah sentiasa. Sedangkan bulan Rajab juga kita buat, ada 6 bulan sekali. Rajab kita buat lagi arba'in, dan pada bulan Ramadan ini full lah 30 hari kita buat qiyamul lail sepanjang Ramadan, bukan 10 akhir, tapi dari awal Ramadan hingga akhir kita buat qiyamul lail. Di sebelah pagi pula, ahli jemaah dibawa melawat di sekitar Puskiai termasuk kebun durian. Di samping itu terdapat sebuah sungai yang mengalir deras airnya di kawasan tersebut. Amin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kebun durian yang nak datang, nak makan kena naik ke tebang. Dah lepas makan tak boleh bawa balik.
Ziarah ini telah memberikan kesempatan kepada ahli jemaah rombongan untuk bersembahyang berjemaah bersama warga emas di Puskiai, di mana sembahyang tarawihnya telah dilakukan di lapangan yang ditaburi dengan batu-batu sungai. Selepas bersembahyang subuh, para jemaah turut serta menyertai ratib sihat yang dilakukan beramai-ramai yang diketuai oleh Tengku Farmadi, manakala Tuan Haji Zainuddin selaku wakil Yayasan Al-Jendrami telah mengetuai senaman Tai Chi. Perjalanan diteruskan ke Pompes, Darussalam. Masjid baru yang dibina di Pondok Darussalam yang diasaskan oleh Syekh Muhammadin Wali, yang mana daripada asalnya pondok-pondok ni melahirkan berpuluh-puluh ulama Aceh, dan antara pondok terawal di Aceh. Ini dah tengah membina masjid baru, kubah baru, menara, insya-Allah cantik. 30 hari. Dia tolok dalam.
Masa tsunami datang juga air lautnya macam ini pulang bergelombang. Cuma daripada berkah karamah Mudawali dia patah balik gelombang. Tinggi sangat sampai bentang kelapa. Dia mau jadi Betul. dia boleh. Masya-Allah. Seterusnya para jemaah berkesempatan solat jamak dan tarawih di Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh, yang mana masjid tersebut telah terselamat semasa peristiwa tsunami pada tahun 2004 yang lalu. Di Banda Aceh juga, mereka dibawa ke makam Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri As-Singkili. Karena beliau tinggal di Kampung Kuala, dipanggillah Tengku Syekh Kuala. Bukan Syekh Kuala. Tengku Syekh Kuala. Namanya Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili. Itu nama beliau. Dipanggil Syekh Kuala namanya. Beliau berasalnya dari Arab, Yaman. Karena pada itu banyak ulama-ulama dari Arab hijrah ke Aceh. Antara lain dua orang ulama besar, yaitu Hamdah Fansuri dan Ali Fansuri, ayah beliau. Masing-masing memiliki tempat di Singkil. Syekh Hamdah Fansuri di Kampung Baru Singkil, Syekh Ali Fansuri di Kampung Surau, Lipat Kajan, Pangkanan Singkil. Maka beliau lahir di Singkil, dipanggillah namanya As-Singkili. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili, nama beliau. Beliau lahir 1001 Hijriah. Kalau Masihnya 1591 Masih. Wafat hari Senin 23 Syawal 1106 Hijriah atau 1690. Dalam usia 105 tahun. 105 tahun. Beliau yang menjabat sebagai Qadhi Malikul Adil masa Kedatangan Aceh Darussalam. Jadi sebelum beliau Qadhinya Nuruddin Araneri. Setelah Ikandar Muda wafat, Nuruddin Araneri kembali ke negerinya Keranir. Lebih jauh terkenal karena banyak murid-murid beliau dari luar. Juga banyak karya beliau. Seperti kita lihat di daerah Bapak Ibu ini ada seorang murid beliau, yaitu di Terengganu. Tuk Pulau Manis. Ini murid daripada Syekh Kuala. Juga kita lihat di Sumatera Barat ada murid beliau Syekh Burhanuddin. Di Makassar ada murid Syekh Yusuf. Juga di Pulau Jawa ada murid Syekh Abdul Muhi. Begitulah berkembangnya. Orang-orang daerah dikirim ke daerah untuk membawa amal.
Perjalanan seterusnya adalah ke makam Habib Abu Bakar bin Husain bin Faqih Tengku di Anjung. Dia belajar di Madinah. 3 sahabat. Pertama Abdul Rahman bin Mustafa Al-Idrus. 2 Said Syekh Umar Al-Jufri. 3 Abu Bakar bin Husain bin Faqih. Riwayatnya Abdul Rahman ni pergi Mesir. Dia mendapat hadiah sebuah kitab daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau dia buka kitab tu ada masalah, ada jawapannya. Yang kedua Syekh Al-Jufri di Malambah dapat tongkat, tongkat daripada Sayyidina Rasulullah. Yang ketiga Habib Abu Bakar bin Faqih ni dia dapat sebuah dulang. Jadi dulang ni karamahnya kalau diisi dalam dulang tu makanan tak pernah habis. Jadi kalau dia berdakwah dia guna dulang ni lah. Pergi makan fakir miskin. Pernah dulang ni juga. Ini sebut sini penurunan emas untuk menyelesaikan masalah kerajaan Aceh. Jadi ini sezaman dengan Syed Abdul Rauf Mansuri. Sezaman. Cuma beza sikit. Abdul Rauf Mansuri tu dia kodi besar. Habib ni pendakwah. Hidup sezaman. Sezaman. Kedua hidup pada zaman kegemilangan Aceh lah. Di Tanah Abe pula, mereka dibawa ke pusat kitab kuno. Alhamdulillah ibu-ibu sudah datang di kuburan Tunku Syekh Tanah Abe. Jadi kita punya kuburan di sini 9, keturunan 10 dekpit, namanya Tunku Hafid Al-Fairusi. Jadi di kuburan putih itu dayah pertama di sana. Karena di situ airnya kurang, kita banyak butuh air, makanya Abu turun buat dayah kedua di sini. Jadi di sana kita punya keturunan 4. Yang pertama Syekh Fairuz, kedua Syekh Nayan, ketiga Syekh Hafid, keempat Syekh Rahim. Kemudian turun di dayah kedua. Di dalam dayah ini punya 3 kuburan. Pertama Syekhuna Abdul Wahab, kedua Syekh Muhammad Said, ketiga Syekh Muhammad Husain. Kemudian di sini juga di luar namanya itu kuburan Abu Tengku Muhammad Dahlan Al-Fairusi Al-Baghdadi sama abunya Abu Tengku Muhammad Ali Al-Fairusi Al-Baghdadi. Destinasi seterusnya ialah ke makam Sultan Malikus Saleh. Sultan Malikus Saleh merupakan pendiri dan raja pertama kerajaan Islam Samudra Pasai pada tahun 1267 Masihi. Malikus Saleh atau nama asalnya Merah Silu merupakan tokoh penyebar agama Islam di wilayah Nusantara dan Asia Tenggara pada abad ke-13 Masihi. Beliau banyak mengirimkan para ulama serta mubaligh untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Menurut hikayat raja-raja, beliau pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW sebelum memeluk agama Islam. Seterusnya, para jemaah ke makam Syekh Wahab Rokan Al-Khalidi An-Naqsyabandi, Tuan Guru Bersilam Bambu Salam. Beliau yang lahir pada 10 Rabiul Akhir 1242 Hijrah atau bertepatan 11 November 1826 Masihi di Kampung Danau Runda Rantau Binuang, Sakti Negari Tinggi, Kabupaten Riau. Beliau yang lahir pada 10 Rabiul Akhir 1242 Hijrah atau bertepatan 11 November 1826 Masihi di Kampung Danau Runda Rantau Binuang, Sakti Negari Tinggi, Kabupaten Riau. Beliau merupakan sosok ulama yang mendirikan kampung dan pondok pesantren Babus Salam yang diberi maksud pintu keselamatan. Syekh Wahab Rokan juga dikenal dengan sebutan Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi An-Naqsyabandi kerana beliau adalah seorang munsyid tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Riau dan Sumatera Timur.
Selesailah sudah perjalanan ziarah para jemaah Yayasan Al-Jindrami selama 6 hari. Jauh perjalanan, luas pemandangan, menelusuri jejak ulama dan aulia di bumi Aceh.